Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat di Facebook dan sahabat-sahabat di mana-mana lah. Jadi sekarang anda sedang menonton live Facebook Adam Razak ataupun FB page ADM Auto Service ataupun YouTube Adam Razak lah. Jadi hari ni kita nak cerita pasal jenis-jenis servis pada kereta lah. Jenis-jenis servis dan sistem komponen asas sistem gantungan. Okey, di mana kat depan ni sebuah kereta Myvi lah, Pro 2 Myvi. Assalamualaikum. Pro 2 Myvi. So apa jenis-jenis servis yang dikenakan pada kereta ni? Yang pertama, minor service. Minor service ni semua orang wajib tahu. Tukar minyak hitam, tukar filter. Okey. Minyak hitam, minyak enjin, minyak silinder tu sama je. Yang kedua, major service. Okay, major service ni dia tukar semua jenis minyak. Semua jenis minyak yang ada kat kereta ni lah. Minyak, coolant, kalau sampai masa coolant, lepas tu belting. Okay, yang pertama kita tengok ni dipstick kan, warna kuning ni. Dia buat warna kuning sebab senang kita nak nampak. Ini dipstick untuk minyak silinder. Kita kena pastikan dia penuh. Sebelum gerak, kita wajib tahu. Kita kena check cukup ke tak cukup minyak. Okay, yang kedua, power steering. Pada kereta-kereta sekarang, dia dah tak pakai minyak power steering. Sebab sistem steering kereta macam ni, dia guna hidrolik. Hidrolik ni, dia guna tenaga minyak untuk ringankan kita punya steering tu. Macam kita sekarang dia guna electronic power steering, EPS. Okay, macam ni minyak dia Alamak, susah pula buka. Sebenarnya kereta ni dah sampai masa major service. Cuma kita tak boleh nak keluar nak beli parts lah. Tak ada masa kan, dan tak boleh keluar. Ni minyak brake macam ni keadaan kotor. Dia sebenarnya warna putih. Dot 4 dia mesti warna putih. Dot 3 dia warna merah. Kat atas ni ada tulis only use dot 3. Dot 3 dot 4 untuk minyak brake. Tutup balik. Lepas tu ni dipstick untuk gearbox. Gearbox ni ni dipstick dia. Minyak gearbox dia warna merah Dia warna merah. Gearbox ni pun sistem hidrolik juga untuk penukaran gear. Dia ada dua jenis sistem gearbox lah. Untuk kereta ni. Yang pertama, automatic transmission. Lepas tu automatic transmission ni dia guna minyak ATF SP2 ataupun ATF SP3. Dia adalah tu jenis gearbox. Adalah nama dia CVT. CVT ni Continuous Variable Transmission. Tu nama dia. Dia ada dua jenis lah. Minyak CVT dia tak boleh guna minyak gearbox. Dia takkan boleh. Kalau letak juga dia akan rosakkan komponen-komponen. Okay. So ni apa ni? Ni nama dia radiator. Ni radiator cap. Dalam ni dia mesti guna air coolant. Kalau tak guna air coolant dia jadi macam ni. Ni dulu kita tak guna air coolant, dia berkarat. Karat ni bukan setakat pada cap, tapi pada seluruh komponen enjin, termasuklah hos-hos ni. Bahaya kalau air karat ni. Jadi okey, lagi satu peringatan. Dulu Adam pernah kerja bengkel pakar gearbox. Dia kata untuk kereta Pro 2 Myvi contoh macam Myvi kan, Pro 2 Myvi ataupun kereta Proton, guna minyak yang khas dikeluarkan oleh, contoh Myvi Pro 2 kan, guna minyak original Pro 2. Ada orang letak minyak Toyota, dia katanya lagi baik. Rupanya tak sesuai. Okay? Tak sesuai. Jadi Pro 2 mesti guna minyak Pro 2. Proton mesti guna minyak original Proton untuk gearbox. Tapi untuk minyak hitam kita tak ada masalah lah. Contoh boleh guna Petronas, boleh Castrol, Shell ataupun jenama-jenama yang ada kat kedai spare part tu lah. Tapi hati-hati
Untuk minyak hitam ni biasanya banyak yang clone yang bahaya tu, yang boleh buat enjin kita rosak, jangka hayat enjin kita berkurang. Okay, so kat bawah ni ada kita punya drawer kan. Kita nak tunjuk kepada sahabat-sahabat apa yang ada pada komponen-komponen bawah ni. Kita nak check kereta ni. Kereta ni ada belum pernah tengok bawah dia. So kita buka dululah. Jom kita ambil tools. Kita buka tayar belah kanan. Ambil gun. Kita ambil box 21 untuk buka tayar. Kompresor pun dah ada. Cun boleh buat kerja dengan selesa lah. Untuk safety, biasa kita letak tayar ni mesti bawah kereta lah. Safety. Okay, so tayar dah buka. Okay, ni nama dia. Ni keseluruhan komponen ni nama dia knuckle. Knuckle dia ada tengah-tengah ni ada hub. Jadi yang akan pegang tayar ni sebenarnya hub, knuckle. And then kat sini ada brake. Ni nama dia brake caliper. Jadi inilah komponen yang akan mencengkam disk ni, yang akan memberhentikan kereta kita. Inilah dia. Ni salah satu komponen brake. Okay. So kat sini kita ada steering rack, steering rack end. Ni tie rod end. Ujung ni ball joint. Okay. Ni absorber. Ni dust cover. Ni kalau pecah, kalau getah dia ni pecah, kita kena ganti. Getah ni tak silap baru RM8. Tapi kalau getah ni pecah, dia dah hancur, dah tak ada apa yang protect kita punya absorber. So abuk-abuk pasir nampak macam ni, dia akan masuk absorber, dia akan calahkan oil seal kat situ. Absorber kita akan bocor, kos lagi besar untuk repair. Absorber, tengok jenis, tengok jenama, tengok jenis kereta. 100 lebih, 200 lebih. Tu membazir lah. Jadi atas ni ada ni pun ada mounting juga, absorber mounting nama dia. Ni pun kita kena tengok, kita kena check. Selalu kalau tak tahu, kita boleh refer kepada foreman lah, ataupun kepada kawan-kawan yang ada ilmu tentang penjagaan kereta ni. So kita nak baring bawah kereta, kita nak tengok ada masalah ke, tak ada masalah ke. Okay, kita on flash sekejap. Okay so kat depan ni kita jumpa apa dulu. Ni lah biasa orang tukar. Ni oil filter nama dia. Oil filter ni ada recommend gunalah yang original Pro 2. Kalau nak guna OSK ke brand-brand aftermarket tu boleh juga. Cuma kita nak enjin kita ni bersih tau. Kita tak nak ada abuk-abuk besi. Fungsi oil filter ni, minyak yang dalam enjin dia akan pergi ke sini dulu. Dia akan tapis. Ada abuk besi ke keladak-keladak, dia yang akan tapis. Oil filter ni murah ya, harga RM13. Jadi sebenarnya kalau ikut buku panduan servis manual, kita 2 kali tukar minyak enjin, baru tukar sekali filter. Tapi benda ni murah. Apa salahnya kita setiap kali kita servis, nak pastikan enjin kita bersih, kita tukar lah sekali. Sebab tu orang cakap bila pergi bengkel kereta, saya nak tukar minyak hitam dan oil filter. Jadi ni oil filter. So untuk kereta auto, dia ada 2 oil sum jangan keliru. Ini oil sum untuk enjin, yang ini oil sum untuk
gearbox. Ni automatic gearbox. Dalam Welsam ni ramai orang tak tahu dia ada satu jenis filter tau. Kita buka Welsam gearbox ni, dia ada satu filter plastik. InsyaAllah nanti akan datang, ada akan buat live, ada akan tunjuk macam mana rupa filter tu. Penukaran minyak gearbox 30,000 km. 30,000 km. Biasanya orang nak buat kerja mudah, dia buka drain plug sini, dia buang minyak, and then dia pasang balik. Tapi kita dah ada pengalaman, jangka hayat gearbox ni cepat. Dia akan makin singkat lah. Dia tak boleh tahan lama. Sebab dalam gearbox ni ada minyak warna merah tadi anda dah tunjuk kan. Ada minyak, and then dalam minyak tu ada abu-abu besi, and then dalam ni ada magnet. Dia wajib ada satu, biasa kat sini lah magnetnya. Wajib ada satu magnet, dia akan perangkap besi, abu besi tu. And then ada oil filter, dia akan perangkap abu-abu besi dan keladak-keladak lah. Tapi bila kita tak buka, kita tak tahu, then tak ada orang bagi tahu kita kenapa perlu tukar kan. Jadi jangka hayat gearbox ni, itulah mula masalah masuk gear D, orang panggil D termenung, masuk reverse tak boleh, dia macam kosong. Jadi oil-oil dalam gearbox ni dia dah keras sebab kotoran-kotoran ni lah. Okey, jom kita masuk bawah lagi, kita tengok apa yang ada. Nampak batang ni. Ni batang besi ni, dia sampai ke ujung knuckle tadi. Ni nama dia dry shaft. Ni nampak dia dah retak. Dry shaft ni nampak simple benda getah macam ni. Nampak benda getah gini kan, nampak crack macam tak ada masalah. Tapi bila crack ni dia dah koyak habis, dia dah koyak, grease dalam dah keluar, ujungnya dah kering, mulalah rosak dry shaft. Dry shaft sepasang tukar dah 300 lebih, duit lagi. Jadi apalah salah, bila getah ni macam ni, insyaAllah dah akan tukar. Baru RM8, RM12. Tukar ni je getah, tak ada masalah pun. Then sini kita dah tembak masalah leaking. Ni kat bawah kereta ada masalah leaking. Biasanya masalah leaking ni dia daripada front belt lah, front pulley, sorry. Ni front pulley ni dia dah bocor oil seal tu. Tu yang dia meleleh sampai sini tu. Nampak. Biasanya orang akan buat servis oil sum juga. Servis oil sum pun sama juga macam gearbox auto tadi. Dia kena tukar, dia kena buka keliling oil sum ni. Sekejap nampak tak skru-skru saya ni? Buka. Dalam bawah ni ada satu mikrofon. Kita orang panggil mikrofon lah. Sebenarnya function dia sama juga. Dia nak sedut minyak hitam. Dalam ni pun ada satu magnet juga. Dia nak sedut minyak hitam tu, dia tak nak ada abu-abu yang kasar-kasar kan. Tu function mic tu. Jadi kita buka, kita bersihkan. Untuk kereta ni okey sikit lah. Tapi untuk enjin Kempro, mic tu wajib sampai masa kena tukar. Kalau tak tu nama panggil bunyi tepet. Semua tu lah. Bunyi tempek, bunyi shim, berpunca daripada kita tak buat servis oil sum. Mikrofon tu tersumbat, minyak tak dapat supply ke atas, nak supply ke oil filter pun tak dapat. Okay. So next kita pergi kepada ni kaliper tadi lah. Okay. Ini nama dia steering rack. Biasa korang pusing steering tu, inilah dia. Inilah benda yang membelokkan tayar, yang menggerakkan tayar kiri dan kanan. Ni steering rack. Dia akan sambung ke ujung sampailah ke knuckle ni. Knuckle ni dia boleh gerak kiri kanan macam ni. Dia macam tu. Jadi yang menggerakkan dia adalah steering rack. Steering rack ni dia jenis hydraulic steering rack. Nampak ada dua pipe tu. Itulah yang minyak power steering tadi yang tunjuk kat atas tu. Siapa yang dah terlepas, kita boleh tengok balik lah. Live ni akan ada makan save. So kat atas tu
Jadi ni drive shaft ni getah ni. Ni sebenarnya getah tau. Getah. Dia bukan saja-saja letak. Ini untuk balancing dia punya drive shaft. Drive shaft ni sebelah panjang, sebelah pendek tau. Disebabkan gearbox, kita boleh fikir logik. Yang pun dah panas. Flash dia mati sendiri pula. Kita boleh fikir logik. Gearbox kat belah kiri. Untuk kereta Myvi lah. Gearbox belah kiri. Jadi yang dekat dengan tayar adalah belah kiri juga kan. Drive shaft ni pendek, nampak? Jadi daripada kiri nak ke kanan confirm jauh. Itu yang sebab tu lah dia panjang. Okay. Dia selalu masalah leaking dia dekat sini. Ni drive shaft punya. Biasanya akan leaking bagi sini lah. Tapi kereta ni alhamdulillah molek. Oil seal ni dia biasanya dia keras. Tu yang dia keluar minyak tu. Okay. Ni. Okay, lepas tu kita tengok link pula ni nama dia, ni kecil ni kan. Ni nama dia Exober Link tau. Benda-benda sini dia sambung kepada besi ni. Dia akan pergi ke, dia sambung ke belah kiri. Ini nama dia anti-roll bar. Untuk kereta Myvi best sikit lah. Anti-roll bar ni dah ada satu bush. Bush ni selalu dia haus lah. Dia haus tu bukan haus minum air Ni maknanya haus dia dah makan tau. Sebab dia material ni getah. Ini besi. Besi lawan getah, confirm getah kalah. Biasanya anti-roll bar ni anti-roll bar bush dia akan haus. And then bila kita langgar lubang tu ada bunyi ketang, bunyi macam besi mengetuk. Sebab apa? Anti-roll bar bush dia dah haus, dia dah langgar besi ni. Ni frame ni. Tapi untuk kereta ni dia mesti okey lah. Dia ada kiri kanan. Okay. Lagi kita tengok apa? Cuba kita tengok belah kiri pula. Jarang orang dapat tengok bawah kereta ni melainkan baring ataupun kita masuk dalam longkang dekat kedai kereta kan. Jadi hari ni ada tunjuk. Okay, ni pun ada kiri kanan. Jadi link ni dia ada satu ball joint. Kantoi longgar. Dia patutnya dia fit. Dia keras. Dia memang boleh gerak tapi dia tak free macam ni, nampak? Senang sangat goyang. Guna satu jari boleh. Okay, ni drive shaft ni baru ni sebenarnya belah kiri ni. Nampak? Dia tak ada crack macam drive shaft belah kanan tadi. Inilah yang dalam keadaan baik. Ni lower arm. Biasa orang cakap lower arm rosak tu kan. Kawan-kawan boleh tahu. Ni dia lower arm. Lower arm. Dalam bahasa Melayu, lower tu apa? Lower tu bawah. Arm tu lengan bawah lah. Dia ada jenis kereta. Lower arm dia ada dua. Satu bawah, satu atas. Contoh macam kereta perdana ke, dia ada dua. Hilux ke. Jadi ni lah lower arm. Yang rosak bukan ini. Yang rosak ujung. Ball joint dia pecah. Macam ni, baik lagi lah. Lepas tu, ni bush dia ni. Sekejap Adam cuba sedaya upaya nak bagi jelas, nak bagi korang nampak. Okay ni. Dalam ni dia ada bush, dia ada getah. Dia ada skru, dia pegang sampai sana. Tengah-tengah tu dia ada getah. Getah tu lah yang biasa pecah. Jadi orang nak kerja mudah kan. Dia tak nak bazir-bazir masa, dia tukar lah seketul lower arm. Tu bush dia kat ujung lah ni. Getah ni je pecah. Sebenarnya dulu ada jual. Kita boleh press mounting ni. Kita boleh keluarkan, kita ganti ni je. Ini besi, takkan mungkin dia boleh rosak. Melainkan accident ke dia akan bengkok lah. Tapi sekarang benda ni pun kalau tukar sebiji kan senang sekali jalan. Ya, apa kita nak tunjuk? Crank sensor. Crank sensor Crank sensor. Ada cuba cari Okay, dah jumpa. Crank sensor ni. Okay, ni crank sensor
Crank sensor. Sensor. Crank sensor. Crankshaft sensor. Okay, ni puli. Ni puli. Ini sensor dia. Dekat puli ni, dia ada satu gigi-gigi. And then sensor ni akan baca. Bila sensor ni rosak ataupun wire dia ni putus, kereta tak akan boleh hidup. Sebab apa? Ni untuk kereta injection lah. Kalau kereta guna carburetor tu lain cerita lah. Okay, ni. Kadang-kadang kereta breakdown. Cari-cari tu sebab apa kereta breakdown? Rupanya crank sensor dia ni, bila dah lama sangat kan, dia pecah soket dia. Ataupun nampak jarak antara crank sensor dengan belting ni terlampau dekat. Jadi kalau tak betul-betul, kalau cara pemasangan salah, wire dia tersepit ke, macam enjin Kempro, selalu sangat lah. Kalau kita tak susun ngam-ngam kat tempat dia, wire tu tergeser dengan belting, kereta breakdown. Padahal baru masuk bengkel. Sebab apa? Sebab tu lah, kadang-kadang kesalahan pemasangan. Okay, ni apa ni? Ni nampak tak? Okay, ni aircon puli Ni aircon puli, ni kompresor. Aircon kompresor. Jadi yang biasa kau duduk dalam kereta sejuk tu kan, yang menyejukkan, yang bekerja untuk menyejukkan gas, nak bagi sejuk dalam kereta tu, inilah dia, aircon kompresor. Dia ada belting. Dia ni dijalankan oleh crankshaft puli. Ni kalau ada masa ada nak buka lah, nak tunjuk lebih jelas kan. Hari ni kita buat simple-simple dulu. Okay, ada lagi tak? Ni radiator. Ni radiator fan. Okay, tu radiator fan. Radiator fan function dia, radiator function sejukkan air yang panas. Radiator fan kerja dia sejukkan sirip-sirip radiator. Cuba kita tengok. Nampak tak? Function dia nak sejukkan, nak bagi pengaliran udara. Tapi ada setengah orang dia nak buat jalan mudah. Sensor dekat radiator, temperature sensor dekat radiator ni rosak. Tapi orang nak buat jalan mudah, dia terus sambung direct. Engineer cipta kenderaan dengan gabungan-gabungan sistem. Kenapa korang boleh nak ambil jalan mudah direct? Bila direct, fan ni akan berjalan je. Apa kesan dia bila fan ni berjalan je? Kesannya, fan motor cepat rosak lah. Dia akan jalan je. Sebenarnya bila kita jalan kan, angin akan rempuh, dia akan lalu sini. Dia akan menyejukkan radiator tu dengan angin. Bila kita bawa laju, angin kuat, jadi angin akan masuk sini. Masa tu radiator fan tak akan pusing. Dia guna tenaga angin yang semula jadilah. Tapi bila kita hidupkan je fan tu, kita buat direct, fan tu akan bekerja je selagi enjin ni hidup. Korang perasan tak bila korang tekan on pada aircon, akan bunyi kipas. Lepas tu lama-lama dia mati. Sebenarnya bila kereta dah bergerak, dah jalan, dia tak akan guna fan tu lagi. Dia akan guna kuasa angin tu. Okay. So ini adalah piping exhaust lah. Semua tahu ni piping exhaust. Sampai ke belakang. Tengah-tengah tu adalah catalytic converter. Orang panggil tabung tengah. Dia ada 2 tabung. Tabung tengah. Dia ada 3 tak silap. Satu sini. Betul lah. Satu sini. Tengah-tengah dan belakang. Tengah-tengah ni adalah catalytic converter. Function catalytic converter ni, dia nak convert asap exhaust tu kepada CO2. CO2 ni karbon dioksida dengan air. Dia nak convert gas beracun ni. So asap yang akan keluar adalah bersih. Tapi bila pasang tabung tengah ni, keburukannya satu je. Keburukan dia, airflow exhaust ni dia akan tersekat sikit lah. Contoh macam motor kan. Motor RZ catalyzer. Kenapa nama dia catalyzer? Sebab dalam sistem exhaust dia tu ada catalyzer macam ni lah. Sama je. Untuk bagi keluaran asap exhaust bersih. Okay. Next. Apa lagi ada bawah ni? Okay, macam ni gear selector lah. Biasa korang sorong tombol gear D, N, reverse.
tepi semua. Ni akan berjalan. Ni ada sensor dia. So dekat gearbox ni soket dia ni. Soket dia ni jangan kena air. Dia boleh short. Ataupun nampak dia betapa halus, jangan korang gatal-gatal tangan pergi cocok. Dia akan putus. Bila putus, habis lari sistem dia. So apa lagi ada boleh tunjuk? Kita dah boleh bangun lah. Tengok atas. Okay, itulah dia Lepas tu bateri. Bateri ni korang perlu tahu, bateri, semua benda kat dunia ni sifat dia sementara. Bateri ni pun dia takkan boleh kekal semenjak korang beli kereta sampailah waktu sekarang. Dia takkan boleh kekal. Bateri jangka hayat dia, kalau bateri kering ni paling-paling 1.5 tahun, 2 tahun. Kalau dapat guna lama tu nasib. Tapi standby lah. Kadang-kadang nanti kereta breakdown, kereta dah berjalan ni. Bila kereta dah berjalan, enjin dah start, dia takkan guna kuasa bateri. Bateri ni hanya support. Fungsi utama dia support bila enjin belum hidup, untuk onkan starter. Okay, ada satu benda nak share sikit. Kereta Myvi keburukan dia, kereta Myvi dengan Viva lah, dia punya wire earth ni, Earth. Oh, Ayaris Sulaiman, Assalamualaikum. Dia kat dalam. Okay, wire earth untuk kereta Myvi ni, dia halus. Halus, dia akan sampai bawah ni. Dia akan pergi ke starter. Biasa masalah orang ya, tengah buat live kat luar bengkel. Ayah panggil. Biasa wire ni kadang-kadang dia koyak tau. Bila dia koyak, dia touching body, kuasa daripada bateri tu dia takkan dapat support sampai ke starter. Starter dia perlukan kuasa bateri yang kuat. Okay, biasanya bateri ni jenis-jenis dia ada tulis biasanya CCA. CCA tu cranking, cold cranking ampere. CCA, cold cranking ampere. Macam kereta Myvi ni kecil lah, paling-paling berapa ratus je dia punya CCA. Macam lori, itu main ribu-ribu CCA, 1400. Okay, next kita tengok kepada, okay, kita buka filter ni. Ni atas ni adalah tempat filter, air filter. Air filter ni pun penting. Kalau korang tak jaga, kereta korang boleh cepat makan minyak. Bukan cepat makan minyak, kuat lah penggunaan minyak dia tu. Fuel consumption jadi tinggi. Padahal benda simple, air filter je tak jaga. Sekejap dia tak boleh nak buka pula, sangkut. Okay, ni inilah air filter untuk kereta Myvi. Jadi macam gini. Air filter ni jenis kertas. Jadi dia tak, paling-paling kita tiup angin ataupun benda ni berapa ringgit, kita tukar je lah baru. Buat apa nak kedekut kan. Sebab dia melibatkan kita punya minyak. Kalau dia ada lagi teruk, dia dah sampai hitam habuk-habuk ni. Korang hidung, ni contoh ni hidung Bila hidung kita sedut udara nak masuk paru-paru, tapi ada benda yang menghalang kan, mestilah susah kita nak bernafas. Sama juga macam kenderaan. Bila filter dah kotor, korang tengoklah, korang sendiri dapat tahu. Korang bawa kereta, lalu belakang lori habuk naik. Apa yang sedut, dia sedut kat sini, dia tapis pakai filter ni, barulah dia masuk ke enjin. Okay, ni throttle body Contoh macam ni, throttle body ni pun nak kena servis ni. Nak kena servis throttle body. Dia dah hitam nampak. Bila ni dah kotor, habuk tu tak dapat ditapis, dia akan masuk sini. Kalau koyak lagi bahaya. Ni dalam keadaan ni paling-paling dalam 30% boleh pakai lagi. Sebenarnya hitam ni. Jadi bila susah dia nak sedut, itu yang buat makan minyak tu. Okay, ni throttle body kereta Myvi.
Pak ni kita boleh pusing Okay, macam ni kita Myvi dia pakai kabel. Kalau enjin Kempro, Prevair ke, enjin Kempro senang je kita Malaysia ni. Kereta Proton, Proton Prevair, Proton Azora, Proton BLM, Saga BLM, FLX. Kereta nama lain, enjin Kempro. Cuma tengok CC dia 1.3 ke, 1.6 ke, 1.6 turbo ke, enjin Kempro. Jadi bentuk dah sama. Macam kereta Myvi ni, dia banyak barang sama dengan Myvi dengan Alza, banyak sama dengan Toyota. Macam water pump, dia pakai water pump Avanza, kereta Myvi. Okay, kita cerita balik pasal throttle body. Throttle body ni nampak, ini kotor ni, flash tak dapat hidup pula. Cuba kita tengok, ambil lampu. Nampak, kotor, hitam nampak. Jadi kita kena servis lah throttle body ni. Barulah idling kita, idling kereta tu baik je, tak adalah gegar-gegar ke, bila nak jalan tekan minyak semput ke. Servis throttle body senang je. Pakai spray special lah tu, spray kan. Boleh buat DIY. Buat apa nak bazir duit ke apa ke kan. Tak susah pun. Buka ni, klip ni nampak. Buka, bawa keluar. Air filter tadi duduk kat sini, alihkan, ambil spray dia. Spray dia macam W40. Beli kat Shopee baru berapa ringgit bang, kan? Buat apa nak kedekut padahal kita pakai kereta dah bertahun-tahun. Spray kat sini. Ini bukan ada kedekut, ini memang nak sampai major service. Dia akan buat sekali. Kita akan check belting crack ke tak. Lagi satu, kereta Myvi dia tak, korang jangan tanya mana timing chain mana timing belt Kereta Myvi tak pakai timing belt bang. Dia pakai timing chain. Timing chain ni kebaikan dia itulah, dia guna timing chain, korang tak payah risau putus ke apa. And then jangka hayat dia lama. Dia kat dalam enjin. Kalau tukar pun, overhaul enjin tu, tukarlah sekali timing chain. Risiko tu kurang lah. Kebanyakan kereta-kereta Toyota dia pakai timing chain. Dia kat dalam. Korang tak jaga minyak hitam, timing chain semua, bearing, timing chain cepat rosak. Itulah pentingnya jaga minyak hitam. Tukar ikut jadual. Haus pula. Okay, tips nak beli kereta. Contoh korang ada minat sebuah kereta Myvi, harga 17,000. Orang tu kata bawa tukar minyak hitam, cantik, enjin tip top. Buka ni, buka, tengok throttle body dia. Paling senang tengok cap. Ni pun, kereta ni pun dulu kita beli second hand. Buka cap, nampak kerak-kerak ni. Mana kereta ni lagi 2 tahun ke setahun, ataupun dah mula keluar asap putih, terus overhaul. Nampak tak? Sebab pakai sarung tangan tak nampak hitam dia. Okay, kantoi warna lama tak jaga minyak hitam. Dia ada dua antara sebab kenapa ada kerak-kerak ni. Yang pertama, kita guna minyak enjin baik, tapi rupanya tiruan. Tu yang sekarang payah nak percaya. Beli kat Shopee ke, memang murah, tapi susah kita nak detect minyak ni lokal ke, original ke. Biasa Adam terpaksa jugalah beli kat spare part walaupun harganya mahal. Kan, biasa kita nak charge kat customer, harga dah jadi tinggi sikit. Korang kena faham. Korang kena faham benda tu. Yang kedua, yang pertama kualiti minyak enjin. Yang kedua, minyak enjin ada 3 jenis minyak enjin. Yang pertama mineral, yang kedua semi sintetik, yang ketiga fully sintetik. Harga minyak hitam mineral, kita bagi contoh, katalah RM60. Minyak hitam semi sintetik harga dia 100 ataupun RM120. Minyak fully sintetik 180 membawa ke 200 lebih. Minyak dia banyak jenis. Dia diciptakan untuk enjin-enjin tertentu, kan? Jadi contoh kita guna minyak hitam. Ni kereta injection ni. Injection, tapi kita guna minyak hitam mineral.
kualiti dia rendah. Mileage dia 5,000 ataupun 3,000, 5,000 km, tapi kita lenjan sampai 7,000. Kita lenjan sampai 7,000. Itu yang datang kerak-kerak ni. Korang takkan nampak benda ni tau, sebab benda ni dalam enjin. Jadi itulah antara tips-tips. Tengok dalam ni. Paling kantoi kereta apa-apalah, kebanyakannya kan terus direct sini. Tengok cap dia. Cap dia ni berkerak, kantoi lah, enjin tak jaga. Walaupun orang tu cakap kereta ni keadaan baik, kita jaga, tapi kita tak tahu dalam enjin ada apa macam mana kan. So live ni pun dah lama. Okey, antara benda yang penting, tolong jaga air radiator. Nampak ni karat ni. Air radiator ni, coolant ni, kejap dan tunjuk. Rambut panjang. Okey. Ni contoh air coolant. Air coolant. Kan, warna hijau. Ni simpan lah, ni untuk motor sebenarnya. Ada coolant, okey, letak sini. Ada coolant yang siap bancuh, 100% coolant kita tinggal masuk dalam ni. Ada coolant yang dia bagi ibu coolant, botol dia kecil, kita kena campur air. Ni sebar dia contoh 1/3, 1/2. Sebotol air mineral, air pipe, sebotol ibu coolant. Contoh lah macam tu kan. Sebaiknya kita pilih, ada recommend coolant Toyota lah, senang. Coolant Toyota baik, ada sebotol warna hitam, penutup dia warna merah. Coolant Toyota tu tinggal letak je. Coolant ni, okay, ada orang kata coolant ni menghakis lah. Dia sebenarnya yang paling jahat air kosong tu, air mineral tu. Dekat sini pun boleh karat. Mana tahu dalam enjin ni lagi teruk. Ni hose ni, bila tak guna air coolant, enjin cepat karat. Dalaman enjin kita tak nampak. Bila dah buka, karat. Punca-punca kereta breakdown. Radiator sumbat. Sebab apa? Karat. Banyak punca sebab kita tak jaga air coolant yang murah ni. Kita kena, bolehlah sementara guna air pipe. Tak boleh bang. Air coolant ni berapa ringgit sebotol, katalah paling mahal pun RM12. Buat apa nak kedekut, boleh top up RM10 boleh kan. Penting air coolant ni, jangan guna air pipe. Adam pun dulu guna juga. Tapi bila kita dah ada kesedaran, kita dah sedar lah benda ni penting. Dengan enjin kereta kita tak boleh buat main. Sebab pernah terjadi kereta Satria breakdown sebab air. Bila ada karat dalam enjin, karat kan macam mana contoh Ada contoh tak? Okey. Besi ni Besi ni karat. Dia akan menghakis besi. Ni simple teori lah dalam bagi. Dia akan menghakis. Dalam enjin pun besi juga. Walaupun head ni alloy, blok dia besi, dia akan menghakis. Laluan air dia akan menghakis. Enjin kita cepat rosak. Bila laluan air tu dah penuh karat tu tertanggal pula. Dia pergi ke lubang radiator. Tu yang radiator sumbat tu. Dah banyak kerja. Dah kena buat servis radiator. Tu pun kalau kita sedar. Kalau kita tak sedar, kita tahu-tahu breakdown. Sebab apa? Punca tak jaga air je. Jadi penting. Benda ni Adam belajar. And then ilmu ni bukan ilmu Adam. Ilmu ni sebenarnya datang daripada Allah. Allah bagi manusia akal mencipta sebuah kenderaan. Okay. And then adakan satu sekolah vocational. Belajar masuk bahagian automotif. Jadi kita ada ilmu tu. Ilmu tu apa yang kita guna? Ilmu bukan boleh buat mati bang. Ilmu, kita ada ilmu, kita bagi tahu orang, kita tolong orang. Simple. Macam ini boleh buat live kan. Ini satu kemudahan kita guna. Mana tahu lepas orang tengok video live ni dapat kesedaran, mula jaga kereta, mula tahu. Kalau tak tahu, Adam boleh tolong. Adam ada bisnes, datang servis. Kita boleh datang, kita servis kat rumah orang. Jack dah ada, barang dah ada. Okay. Kita boleh tolong, bagi hikmah nasihat. Apa lagi yang perlu kita cek pada sesebuah kenderaan. Mana yang dah terlepas, boleh tengok balik Adam punya live.
Okay, so setakat ni je. Ada apa-apa lagi, nanti dah habis PKP ni, dah akan beli barang minyak hitam dah ada. Barang-barang lain contoh macam minyak brake, minyak power steering. Okay, minyak power steering ada sikit lagi. Minyak power steering sama dengan minyak gearbox. Sebab dia dua-dua sistem hidrolik. Minyak dia warna merah. Tapi ada recommend pakai minyak Honda lah. Minyak Honda ni dia warna putih, jadi senang kita tengok. Kalau dah warna hitam tu, mana kita boleh cepat detect dia dah kotor kan. Contoh macam warna merah ni, kita susah sikit nak tengok. Ni nampak memang warna hitam, tapi sebenarnya dia warna merah. Dia dah kotor jadi merah kegelapan lah. Okay, dah tak ada apa. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong share, percuma, tak perlu bayar pun. Kalau rasa benda ni bermanfaat, tolong share. Tak ramai orang kebolehan ada, boleh cerita macam ni kan. Mungkin ini satu kebolehan Adam boleh share apa-apa pasal kenderaan, penjagaan kenderaan. Sebab masa kita dekat Scania pun kita belajar, kita bahagian kita adalah maintenance technician. Maintenance ni penjagaan. Bila dah beli sebuah kereta, contoh kita beli harga kereta Myvi 15,000 contoh barulah, Myvi 15,000. Okay dah, lepas tu kita terus pakai. Tak boleh bang, kita kena ada maintenance. Tayar yang kat luar ni pun boleh haus, apa lagi yang dekat-dekat bahagian enjin ni. Tayar kat luar pecah boleh nampak, enjin rosak kat dalam tak nampak. Selagi kita tak buka, selagi tak ada orang beritahu, kita tak nampak. Tahu-tahu breakdown, itu masa nak jumpa pomen. Bila pomen tanya kenapa tak buat ni, kenapa tak tukar minyak ni, tak ada orang beritahu, ataupun tak tahu, tak nak ambil tahu. Jadi pengajaran kat sini, ambil tahu, belajar. Sebab anda pakai kereta mahal-mahal, tapi tak jaga maintenance, semua kereta yang anda pakai tu boleh jahanam. Walaupun orang guna kereta Myvi berapa belas ribu, dia boleh pakai bertahun-tahun. Sebab apa? Dia faham konsep pakai kereta kena ada maintenance, kena perlu barang yang perlu ditukar, barulah kereta tu tahan lama. Okay, setakat ni je. Like, komen dan share. Assalamualaikum. Dua Muslim. Minta maaf, live dah habis. Boleh tengok balik dekat page ADM Auto Service, YouTube Adam Razak, ada akan post kejap lagi.